Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilahi anta maqsudi waradaka matulubi ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin wal anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila syekhuna Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa khususan ila syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala wa ala niyatina ya Allah wa hajatina ya Allah bisiril Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahabul fadilah, tuan pengurusi, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, barisan Imam Bilal Jawatan Kuasa Madrasah Ar-Raudah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pada bonda saya, semoga Allah berafiah, berpanjangan, amin, insya-Allah. Tak ada dia ni, tak datang saya ni. Baik, pertama syukur. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih beri peluang pada kita. Datang mengaji ni jangan rasa kecil, rasa benda besar. Dan kadang-kala kerana amalan inilah Allah terima amalan yang lain. Jadi kita tak tahu mana amalan yang Allah terima daripada diri kita. Kan? Kadang-kadang semayang awal waktu riak pula. Dan jadi imam, kabur pula. Kadang-kadang dah habis baca Quran akhirnya satu juzuk, pergi cerita dengan orang pula. Habis amalan tu. Salah ke cerita dengan orang? Tak salah. Yang salah hati tu rasa nak cerita. Kalau tak cerita dengan orang pun, dia bangga di sini, jatuh ujuk pula. Ujuk. Rasa, boleh buat punya aku ni. Ni orang SL tak boleh buat macam aku ni. Habis. Sampai ke langit, khalas. Habis amalan terus. Jadi kita tidak tahu mana amalan yang Allah terima dari kita ini. Sebab tu saya pernah riwayatkan sebelum ini, seorang ulama Madinah, Syekh Sa'id Ahmad Khan rahimahullah ta'ala, keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Syekhul Hadis.
Beliau ini duduk di depan Kaabah. Sebahagian guru kami meriwayatkan di hadapan pintu Kaabah. Tu Kaabah ni sebelah dia multazam lah, tempat afdal doa. Sayyidina Abu Talib, Sayyidina Abdul Muttalib, atuk baginda Nabi. Sebelum Abrahah menyerang kota Mekah, maka Sayyidina Abdul Muttalib bermunajat di multazam. Sebagai riwayat mengatakan beliau menempelkan tubuhnya. Sebab tu sunnah kalau dapat tempel tubuh, tempel. Sebab tu kita tengok orang berebut kan, tempel tubuh. Ada sunnah tersendiri. Bahkan baginda juga dalam riwayat melakukan perkara yang sama. Syekh Sa'id Ahmad Khan rahimahullah ta'ala ini seorang ulama hadis yang sangat-sangat tertib. Sehingga dalam riwayat hidup beliau ni, beliau tak makan mangga. Walaupun lazim, dia berasal daripada benua Hind di India. Dia ni kan mangga-mangga ni Masya Allah, boleh cucuk straw. Kita potong dulu, dia punya masak tu dia cucuk straw, boleh minum terus. Kawan saya pergi sana cucuk straw, minum-minum, rasa biji-biji. Punya ulat dalam tu. Potong dululah. Selamat potong dulu. Jangan ikut orang. Baik. Syekh Sa'id Ahmad Khan ini, beliau ni dalam para murid-murid dia mengatakan bahawa beliau ni tidak makan mangga. Dia tak fatwakan haram makan mangga. Dia kata saya tak makan mangga. Orang pelawa pada dia beri mangga, dia tak makan mangga. Bila anak murid dia tanya, "Wahai Syekh, kenapa kamu tak makan mangga?" Dia kata, "Aku tak tahu bagaimana cara memotong mangga ini menurut riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya apa, Nabi dia dalam riwayat tak adalah potong mangga. Tapi saya nak beritahu kehidupan dia, kalau tak bertepatan apa yang Nabi buat, dia tak buat. Ini ulama yang memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyalahkan orang lain. Dia tak salah, kau tahu ke potong mangga macam mana? Tak boleh makan, tak. Dia meletakkan fatwa tu untuk diri dia. Punyalah takwanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa doa beliau di depan Kaabah? Ya Allah, projek 1 juta jadilah. Tak. Apa doa beliau? Wahai Allah, terimalah aku. Terimalah aku. Wahai Allah, terimalah aku. Itu saja doa dia. Kata khadim dia, sepanjang berjam-jam beliau ini doa di hadapan pintu Kaabah, beliau akan doa ini. Wahai Allah, terimalah aku. Wahai Allah, terimalah aku. Bila tanya, khadim dia tanya, apa maksud diterima ini? Apa kita tahu? Kita mengaji, makin lama kelamaan kita mengaji, kita belajar. Rupanya tak semua amalan itu senang diambil, tidak. Sehingga Syekh Sa'id Ahmad Khan ini menjadikan, mungkin dia kata, wasilah aku berdoa di hadapan Kaabah inilah wasilah Allah terima aku. Kalau tidak, Allah tidak terima aku. Ini takwa lah ni. Kita semayang subuh dah rasa terima dah tu. Kan? Jalan-jalan macam kita selalu cerita lah. Jalan dekat traffic light semua hijau kan. Ini jadi wali dah ni. Jadi kunut tadi imam bawa nazilah pula. Dia jadi wali dah tu. Kita bawa traffic light, belum bagi parking. Kan? Orang bagi parking, ada parking pula. Itu baru buat seminggu sekali subuh. Belum seminggu penuh lagi. Itu kita lah. Para ulama, mereka tidak pernah merasa senang dengan amalannya. Bukan amalan tak menenangkan dia, amalan menenangkan dia. Tapi dia tidak merasa tenang dan senang dengan amalannya. Sentiasa merasai tidak cukup. Samalah kita. Kalaulah beliau rahimahullah ta'ala begitu, dah meninggal apatah lagi kita yang baru nak kenal kitab ni. Macam ni kitab punya Sebelum ni apa? Risalah namanya. Yang ni kitab, yang ni risalah. Yang ni dulu surat. Contoh, Imam Ghazali tulis surat Ayyuhal Walad kan. Jadi kitab zaman kita. Dulu surat, bukan kitab. Surat kepada anak murid dia. Zaman kita jadi kitab. Itu perbezaan dia. Jadi apa sahaja lapangan yang diberi peluang kepada kita, maka gunakan dengan sebaiknya. Di hadapan kita ni, kita dah, saya tengok tu dah bertutup tu. Maka apa sahaja daya upaya yang mampu kita berikan untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan. Bukan untuk orang.
Orang ni dia takkan senang dengan kita. Itu makhluk. Betul tak tuan-tuan? Betul. Bini pun tak senang dengan kita. Kadang-kadang beli butang baru, terlebih butang pula letak. Dah tak senang tu pergi surau tu. Apa nak pergi mana tak pernah butang atas ni? Dia pun butang atas pula. Contoh, nak bagi tahu makhluk lah begitu sifatnya. Kesenangan yang sebenar itu di pandangan siapa yang kita lakukan. Pertama. Maka segala khidmat yang kita berikan, kalau kamu tak mampu beri khidmat, kamu kena sampaikan tanggungjawab tersebut. Bila pergi tempat tuan-tuan ni, ni semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha melihat. Allah dah tahu perkara itu akan berlaku, bagaimana ia berlaku. Dan bahkan para ulama menyebutkan bagaimana cara kita melakukan perkara tersebut pun Allah dah Maha tahu dah. Cuma di sini Allah beri peluang kepada kita untuk kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya dengan berita, insya-Allah kita akan buat surau lah. Betul Nanti insya-Allah di kompleks nanti ada kawasannya. Maka kita usahakan sebaik mungkin. Di sinilah orang dulu dia tak ada kewangan ni. Kalau di pondok kami dulu, Tok Guru cerita, diorang bawa kayu. Pikul pergi pondok. Orang yang macam ni, kata Tok Guru, anak dia semua jadi ustaz. Bapak dia tak ngaji pun. Ya. Testimoni yang kita lakukan, yang saya lihat kebanyakan orang yang berkhidmat untuk rumah Allah ataupun untuk pengajian apa saja pada agama, Allah akan balas pada keluarga dia. Walaupun dia tak dapat waris, dia tahu dia tak mampu. Dia tahu. Macam mana ustaz hafalan dah 55 ustaz. Dia tahu qadar dia. Maka dia gunakan peluang apa yang ada untuk dia lakukan. Maka orang dulu sampai tak bawa kayu tu, balak tu bawa. Satu bawa. Tak ada apa lagi ustaz, batu. Bawa batu pula. Tak ada apa lagi, gergaji. Bawa gergaji. Ini tak boleh ni. Sumbang macam ni. Tak pandai yang ini kemahiran pula. Tak pandai macam ni pula. Yang perempuannya sibuk bawa pokok bunga. Bukan setakat masak. Pokok bunga pun bawa. Tu makmur kan? Madrasah, pondok-pondok dahulu. Sebab itu, pondok-pondok dahulu makmur. Dan penjajah tak boleh masuk pondok. Kerana kita pandai menembak ke? Tidak. Kerana Allah kasih dengan kampung tadi. Maka tanda kasih Allah kepada satu kampung tadi, sejauh mana dia memakmur, mengasihi masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini, tanggungjawabnya 4 blok, betul 4 blok. Semua ditanya. Bukan pengurusi masjid surau je kena tanya. Tak. Semua akan ditanya. Termasuklah lalu tak pernah perasan surau pun ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekarang nampak remeh. Ya. Besok jangan beritahu saya tak beritahu. Saya dah beritahu. Dan kita kena sampaikan. Kita kena sampai dengan jiran-jiran kita. Sebab tu ziarah ke rumah, maklumkan program, semua itu adalah ikhtiar kita, bukan untuk kita, tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menilik. Sekarang Allah sedang melihat kita. Siapa yang benar jujur pertolongan dia. Siapa yang ada sebab. Siapa yang ada maksud lain. Ada kesempatan lain dia nak ambil. Dan sesiapa sahaja akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak beritahu di sini mereka yang diberi peluang oleh Allah. Ada gerak hatinya untuk disebut, kalau dalam tasawuf disebut dengan himmah. Himmah aliyah. Himmah ni apa? Satu dorongan daripada hati dia. Allah berikan dorongan. Kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, dalam kitab Adab Sulukil Murid. Beliau menyatakan dalam fasal yang pertama, mereka yang menuju Allah ini, tanda mereka yang nak menuju Allah ni, maksud dia nak menjadi wali Allah. Allah nak jadikan dia kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memanglah semua nak jadi wali, tapi tak semua kena pilih. Lelaki alhamdulillah wali dah jadi dah, mujbir je lah. Kan? Sah. Tu je lah. Tu takat dia yang mampu. Adapun wali yang lain yang awliya kita bahaskan, karamah dan sebagainya, itu pilihan daripada Allah. Kata Kutub Rabbani, yakni Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Al-Imam Abdullah Al-Haddad ni seorang buta matanya. Dia buta mata dia. Waktu kecil, ada sesuatu berlaku pada diri dia.
Maka buta mata dia. Kemudian dalam riwayat, dalam butanya mendengar riwayat gurunya, membaca Ihya Ulumuddin dan menghafal riwayat tersebut. Mendengar dan menghafal. Tak mengulang. Mendengar dan menghafal. Haji. Dan di zamannya para ulama menyebutkan dia adalah kutub, yakni wali, ketua para awliya pada zamannya. Batchnya, seasonnya dialah ketua awliya, para awliya. Maka para ulama menyebut, kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, tanda pertama orang itu dipilih ataupun ada gambaran ataupun ada tanda-tanda dia nak jadi kekasih Allah. Pertama apa? Diberikan dorongan dalam hati dia. Apa dorongan tadi? Pertama, dia nak bantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pun lapangan dia. Jelas? Dan akhir zaman ni kita jangan terkesan semua orang boleh bercakap agama. Betul? Dan kita pun kadang-kadang tanya pun pandangan agama ke artis, kita tanya pemain bola. Kan? Betul tak? Tak mana-mana kita ambil pandangan fatwa. Ulama-ulama kita tinggalkan. Itu memang biasa zaman ini. Sebab bertambah lagi akhir zaman, lebih banyak lagi. Nabi kata 73 puak ini nak menunggu kepada Imam Mahdi besok ini. 73 puak akan berpecah ketika ini. Baru ni lagi viral milad Abraham, milad Ibrahim kan. Dulu dah ada dah. Sekarang ni naik balik. Banyaklah fahaman sekarang ni dengan liberalnya, dengan macam-macam fahaman. Jadi ulama menyebutkan semua sekarang ini, termasuklah ilmu agama, seumpama permata dan kaca. Sama nampaknya. Macam betul kawan ni. Rupa tak betul rupanya dia. Ni macam tak betul, rupanya dia betul pula. Jangan-jangan tuan-tuan. Maka di sini membezakan kita apa? Dorongan kalbu kita, hati kita. Yang ini tak boleh bohong. Dia akan diterjemahkan melalui tindakan kita. Orang kalau nak tolong lain, betul? Dia tak payah cakap dengan dia, datang dah. Betul? Lain. Tu dorongan. Kalau dah tak ada, tak boleh buat apa. Itu semua pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mukadimah azan Isya. Baik, muka surat berapa? 35 ke? Dan catatan saya ni 35. Kita membahaskan tentang doa lagi. Betul, dah habis tata tertib doa. Nak pergi interview kan, search Google tata cara interview, betul? Hendaklah berpakaian kemas, formal, potong rambut, pakai tie, pakai ini, baju tain. Jadi bersedia dengan soalan-soalan daripada panel kan. Panel akan tanya apa. Saya ada jumpa seorang, dia kata dia ada interview naik pangkat. So dia kata biasanya panel-panel kalau dekat bahagian dia tu akan tanya general knowledge ataupun perkara yang umum. Jadi sebelum dia interview, dia akan baca surat khabar dulu, dia cakap. Sebab panel dia akan tanya soalan umum. Begitu sekali kita buat persiapan untuk bertemu dengan makhluk Allah, manusia. Jadi adab berdoa itu begitulah sebenarnya. Bagaimana kamu nak adaptasi adab kamu dengan Allah. Kita boleh buat dalam interview yang terbaik, betul? Hatta baju yang baru kita beli. Tapi dengan Allah kita tak lakukan begitu. Jadi hasilnya apa? Doa kita pun begitu. Allah bagi sama macam mana kualiti yang kamu nak. Kerana adab kamu. Kenapa saya doa Ustaz sama je? Tak dapat-dapat. Kenapa? Adab kita dengan Allah. Adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab natijah ilmu itu adab, akhlak. Siapapun kamu, diukuri adab, diukuri ilmu itu, ketinggian ilmu itu, balance dia, tawazun dia dengan adab. Maka adab akhlak itulah menandakan seorang itu berilmu. Jelas? Maka adab yang paling tinggi sekali kita kena jaga, yakni adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah Allah akan betulkan adab kita sesama makhluk. Allah akan betulkan. Kadang-kadang kita dah belajar cara macam mana nak hormat orang. Kadang-kadang bila berdepan dengan orang tersebut,
Contoh orang ni kita tahu dia ni mencakap lepas. Contoh. Kita tahu adabnya orang yang macam ni kita lebih baik diam dan sebagainya. Tapi kadang-kala terlepas juga. Sebab apa? Sebab Allah menggerakkan kita. Tidak diilhamkan ketika itu untuk bersabar. Maka di sini adab dengan makhluk ini akan diperbaiki bila kita betul adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Khalik, pencipta makhluk itu. Maka antara adab yang sangat disarankan di sini, dalam kitab ini semua adab. Kita nak tahu kita ni orang beradab ke tak, kita tengok dalam kitab ni. Sebab tu awal dulu Imam Ghazali kata, untuk nak test, nak uji bagaimana nafsu kamu, bukan iman, nafsu kamu, nafsu kat mana? Nafsu dapat ikut tak kitab ni ataupun tak? Kalau nafsu dapat ikut kitab ini, alhamdulillah, kamu duduk dalam nafsu. Ingat lagi? Nafsu apa? 3 tahun lepas ni. Nafsu, sebelum PKP ni, nafsu mulhimmah. Amarah, lawamah, mulhimmah. Mulhimmah itu apa? Dia sudah berada dalam kondisi beradab ketika itu. Ni permulaan para awliya merasai manis dalam ibadat, tidak lagi melihat orang lain, tidak lagi maksud orang lain. Itu di nafsu mulhimmah. Maka orang yang berjaya mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini, dia sudah berada pada nafsu mulhimmah. Kata Imam Ghazali, ujilah diri kamu dalam kitab ini, uji, tengok sejauh mana kamu dah amalkan yang kata kamu itu beramal dengan agama. Kamu kata kamu itu kenal sunnah Nabi, kamu tahu ilmu agama itu apa, kamu tilik dalam kitab ini. Ni paling basic kitab ini. Kalau kamu berjaya mengamalkan dan ada dalam kehidupan kamu, kamu orang yang bergembira, kata Imam Ghazali. Baru boleh sampai nihayatul hidayah. Ni bidayatul hidayah, permulaan orang yang mendapat hidayah. Maksudnya apa? Orang yang tak amal lagi apa yang dalam kitab ni, sebenarnya dia belum dapat hidayah. Dia tak tergolong dalam kelompok yang mendapat hidayah lagi. Dia klaim sahaja. Klaim boleh. Kat sini je lah, kat sana tak lepas. Baik. Dan kita dah bahas panjang bab doa. Ingat lagi, doa ini tak perlu yang doa yang pelik-pelik, jangan. Saya sarankan doa yang sebelum ini, Rabbana itu, Rabbana hablana min azwajina, pertama dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu amalkan yang itu dulu. Disebut di dalam riwayat, nanti kita akan belajar, doa-doa burung. Doa burung macam mana pula ustaz pergi pasal burung ke? Tak. Doa itu kalau kamu minta meliputi semua. Kamu dah minta semua sebenarnya. Antaranya doa burung diriwayatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakan kepada kami kebaikan dunia. Apa sahaja di dalam dunia ini baik, kamu dapat. Apa lagi nak? Ada lebih? Tak ada. Yang terbaik kamu dapat. Hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dan apa sahaja perkara baik di akhirat, aku minta juga, oh ya Allah. Wa qina azaban annar, dan aku berlindung daripadamu akan siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dah amal belum? Alhamdulillah. Saya nak doa rare sikit ustaz. Yang orang lain tak pernah dengar ni, alfa alfi semua. Hati tak betul dah. Nak minta doa tu pun tak terima dah sebenarnya. Allah dah tak terima dah time tu. Jadi mula dengan doa-doa yang warid daripada Nabi ini, yang diijazahkan oleh para ulama. Jelas? Buat ada beza mengaji dengan tak mengaji. Tok guru saya dalam majlis-majlis besar, bila diminta baca doa, kadang kalau majlis tu pendek, doa tu waktu dah pendek, dia doa Rabbana atina aja. Fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasil dia Allah beri time itu juga. Saya buktinya. Apa dia? Makanan mesti habis. Tak mazid. Makanan mesti habis. Orang yang buat event, orang yang buat program, pertama, kalau tak cukup, dia risau. Kalau tak habis pun dia risau, betul? Tak cukup dengan tak habis, mana lebih risau? Tak habis. Betul.
Kenapa tak habis kita kena risau? Ya, kena tanya kat sana besok. Besok kena tanya. Jelas? Tapi itulah kita aulia, bukan kita lah, dia. Bukan saya, dia. Kita lihat tunggu, oh begitu. Bukan kerana lafaz doa itu sahaja, kerana penghayatan jiwanya dalam membaca doa. Dan adab tertibnya ketika mengangkat tangan, mendadah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ini, itu adab zahir. Saya bawa banyak kitab ni. Sempatnya kita syarah semua, alhamdulillah. Tak sempat akan datang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin ila anqal. Kita bahas doa di antara azan subuh dan iqamah subuh, yakni selepas sunat qabliyah subuh. Orang yang dapat peluang ini, dia beruntung. Ingat orang yang dapat peluang sembahyang sunat qabliyah subuh ini, dia beruntung. Sebab tak semua orang dapat buat. Yalah, hatta imam. Ya, saya, ya. Ada kalinya tak sempat nak buat. Dan ada kalinya tidak diberi kekuatan nak buat. Apatah lagi buat kat rumah. Oh, lagi nak subuh aja tu. Qabliyah ni tak ada dah. Sembahyang sunat kat masjid je. Kat rumah pun boleh buat kan. Kita sembahyang seorang, sembahyang sunat pun perlu dibuat. Jelas? Apa guna sembahyang sunat ini? Menampung kekurangan solat fardu kita. Ingat, kekurangan di dalam ibadat kita akan nampak bukan di akhirat. Yakni maksud saya di yaumil mahsyar, tidak. Kita dah nampak seawal masuk ke dalam kubur. Jelas? Ada riwayat menyebutkan nanti di dalam kubur, amalan ini akan dirupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran yang kita baca akan dirupakan. Salat yang kita buat akan dirupakan oleh Allah. Dirupa apa? Dalam riwayat disyarah oleh para ulama hadis, akan datang manusia yang seakan-akan kita. Jadi bahas guru-guru kami, kalau tak sempurna sunat-sunatnya, kalau solat fardu, sempurna rukun, syarat sah dan rukun, sah solat tersebut, tapi tak buat sunat ab'ad, sunat hayat, tinggal. Oh, baca ta'awuz, sunat je, tinggal. Kan? Subhanallah azimi wa bihamdi, tinggal. Semua dah belajar, kan? Tu ujian orang belajar pula. Dia nampak, oh, ada ruksah. Ada apa? Kebolehan. Ada orang panggil ruksah apa? Bukan keuzuran. Kemudahan, ya. Boleh. Either or. Kalau saya buat ni dapat pahala lebih. Tak apalah, aku nak cepat buat yang. Hasilnya kita akan nampak seawal bila masuk dalam kubur. Datang-datang tak ada kening. Kawan yang amalan tu tak ada kening, tak ada perhiasan pada tubuh. Pelik nampaknya. Yang tak semayang lagi teruk. Datang tak tahu apa-apa lah time tu. Dan itulah yang akan menemani kita. Bersedialah. Jelas? Yang kurang-kurang sembahyang sunat, kumur-kumur duduk tu buat lebih kurang ni, jangan jaga. Ketika awal masuk kubur, kita tahu amalan kita. Iyalah, amalan aku buat kurang. Time tu menyesal, cukup tak? Cukup. Para awliya, mereka bukan minta itu. Mereka minta beribadat di dalam kubur. Jelas? Dalam riwayat, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, diriwayatkan di sini, disimpulkan dalam kitab Kifayatul Muhtaj karangan Syekh Daud Al-Fattani tentang Isra wal Mi'raj. Nabi ketika Isra, antara tempat yang Nabi singgah adalah tempatnya ibadat. Dan sebagian ulama menyebutkan tempatnya Nabi Musa AS dimaqamkan, yakni dikuburkan. Maka kata Nabi apa? Aku berjalan di maqam para anbiya, yakni khusus untuk Nabi Musa AS, dan aku melihat mereka yusallu fil kubur. Mereka solat di dalam kubur-kubur mereka.
Bukan jasad. Ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Tak pernah dengar ustaz? Tak semesti tak ada. Jelas? Yang tak pernah dengar kita, kan? Bukan ustaz tak pernah dengar. Ada orang jenis macam tu, saya tak pernah dengar ustaz. Kat masjid. Imam doa panjang sikit, saya tak pernah dengar lah doa ni ustaz. 30 tahun saya semayang kat sini. Dia kira 30 tahun dia. 30 tahun kalau tak ngaji, jadi macam tu juga. Jelas? Bukanlah benda 30 tahun yang kita tak pernah jumpa benda tu tak ada. Jelas? Baik. Allah. Susah orang sekarang ni. Macam-macam jenis orang. Macam-macam jenis. Bersedialah mereka yang berkhidmat kerana agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Penting amalan ini. Dan segala perkara yang berkaitan dengan adab, sahnya adab tersebut dengan satu perkara. Saya nak sentuh hari ni je. Tak nak benda lain. Lepas tu kita boleh ganjak. Anda boleh bergerak. Kita dah muzakarahkan adab zahir dalam berdoa. Berwudu, minyak wangi dan sebagainya sebelum ini. Dan apa adab batin yang paling unggul yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya naqalkan daripada Al-Habib Umar Al-Hafidh Fidhahullah ta'ala. Kata Habib Umar, saya baca ni saya takut. Semoga peringatan untuk saya lah. Kata Habib Umar pada Ar-Ruhul Ibadat Al-Hudur Fiha Ma'al Ma'bud. Ar-Ruhul Ibadat Al-Hudur Fiha Ma'al Ma'bud. Ruh dari segala ibadah yang dilakukan itu adalah hudur. Apa dia hudur? Kita pernah bahas kan ni? Menghadirkan hati ketika melakukan ibadat tersebut. Fiha ma'al ma'bud, dengan bersama dengan zat yang disembah. Maksudnya apa? Segala ibadat yang kita lakukan itu dilihat ruhnya ada. Maksud hidup amalan tadi. Amalan tadi dikira hidup dan bermanfaat. Maksud dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kepada apa? Ruhnya menghadirkan hati ketika melakukan ibadat. Dia perasan dia buat ibadat time tu. Kita biasa tak perasan kita buat ibadat? Tak biasa. Allahu Akbar, nasi kandar, Isra Mi'raj. Di mana lagi? Downtown, Maybank. Oh, aku nak keluar duit lah. Hari ni lah. Pukul 12 kan dah payah dah. Petron paling dekat. Contoh. Di Isra Mi'raj, cari ATM yang terdekat. Dalam semayang tu boleh fikir dalam tank minyak kereta tu. Boleh nampak dalam tu. Macam mana ruh tu masuk tak tahulah. Tingkat berapa kereta dia. Anak dia makan tak makan. Macam mana anak dia. Semua dihadirkan di dalam sembahyang. Di dalam ibadat. Bukan sahaja solat. Solat ini betul-betul tidak beradab lah. Sebab tu Syedot kalau awal dia sebelum dia sentuh syarat sah solat, rukun, sunat abad, sunat ya'at, pertama sekali yang Syedot sebut apa? Khudur. Kualiti kamu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sedar tak kamu menghadap siapa tu? Yang saya selalu sebut tu, Tok Guru saya selalu sebut tu. Kamu berdiri dan semayang tu, kamu rasa berdiri depan shopping mall ke? Berdiri tu, sama ke rasa tu? Kalau rasa tak sama, Alhamdulillah. Kalau rasa sama, kan? Kadang-kadang sama je kan? Imam nak baca lama pula, habis dibaca semuanya. Dan ulama' mengatakan, inilah kualiti ruh kita. Dan di sinilah sebabnya tertolak amalan itu. Bukan itu sahaja. Zikir. Lepas sembahyang, zikir khususiyah. Dan paling besar yang kita bahas di sini, doa kita. Sampai tahap
kita ini tidak pernah ada rasa untuk menghayati doa kita tadi. Maksud menghayati apa? Pertama, tafahum. Memahami apa yang disebut di hadapan Allah. Pernah tak? Apalah aku ucap hari-hari dengan Allah ni? Tak tahu kita. Di samping membetulkan tajwid, kalau dalam Quran, pembacaan kita dan sembahyang rukun qauli, di samping itu apa lagi yang lebih penting daripada itu? Yang intipati dalam ibadat, apa dia? Memahami kalam tersebut. Ni yang mahal ni. Dah lah tak faham belagak pula tu. Apalah ya Allah, nak bagi-bagi lah, tak bagi sudah. Hati. Kan? Semai hajat kan kita buat macam tu. Dapat. Tak dapat sudah. Biasa kan kita macam tu. Baca Yasin pun macam tu. Apalah serah. Itu bukan tawakal Tawakal tak macam tu. Kita semai hajat. Lepas tu kita, tak apalah, Allah nak bagi-bagi, tak bagi. Perkataan itu pun bukan tawakal. Tawakal adalah maqam yang sangat tinggi. Jelas? Allah sebut dalam Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ayat 1000 kan? "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." "Wa may yatawakkal 'ala Allah." Baru datang nombor 2. Barang siapa yang mengkedepankan takut daripada Allah, dia ada masalah lain, takut dengan masalah ini, banyak masalah dia takutkan, tapi tidak mendahului takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kedepankan takut dia dengan Allah dahulu. Itu disebut dengan taqwa. Yattaqillah dengan fi'il mudhari'. Yattaqillah dengan makna apa fi'il mudhari' di sini? Continuous, sentiasa takut. Istiqamah takut tu. Bukan time kalau susah ni dia okey. Susah ni dia tak boleh. Dia goyang. Istiqamah takut dia. Yaj'al lahu makhraja. Allah sentiasa beri dia jalan keluar. Jelas? Sebab dia tak nampak masalah tu, dia nampak yang memberi masalah. Jelas? Dapat? Yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Syarat takwa 12. Dekat SYKM itu kita bahas 12 syarat takwa. Tapi bulan puasa orang mengantuk. Kita takwa pula kan. Sebab hasil puasa takwa. Puasa itu mendatangkan takwa. Dan selepas takwa Allah sebut, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang sentiasa menyerahkan seluruh urusannya, bertawakal bulat-bulat. Selepas apa? Selepas takwa. Takwa tu syarat sah pertama dia takwa apa? Sembahyang fardu dulu. Bukan tawakal saja. Serahlah. Dapat tak dapat sudah. Itu mempersendakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu lepas tu lagi susah. Ada je masalah, dah lah satu tak selesai, satu lagi datang. Kadang-kadang masalah itu kita tak pernah fikir pun bagaimana datang dia. Dan ulama menyebutkan di sinilah tarbiyah Allah datang kepada kita. Tapi kerana kita ni tidak ada ilmu, tidak mengenal Allah, kita hanya memandang masalah, kita tidak memandang siapa yang beri masalah tersebut. Jelas tak saya cakap ni? Maksud saya ni. Jadi kita terlampau menjurus kepada masalah sehingga kita tinggalkan tanggungjawab kita dengan pemberi masalah tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pemberi masalah sebenarnya pun su'ul adab tak sesuai sebut sebenarnya. Sebab itu negatif kepada Allah. Beradabnya kita yang menyelesaikan masalah tersebut. Dapat? Maka ubahlah. Dah ngaji ni, ubah. Kiblat kita ini pertama dalam ibadat, aku kena hadirkan hati aku ini. Pertama jalannya bagaimana aku memahami setiap apa yang aku cakapkan di hadapan Allah. Walaupun simple doa tadi, simple dalam bacaan tadi, maka aku ulangi perkara tersebut dan aku faham dalam sembahyang aku. Barulah datang manis dalam ibadat. Dan itu roh. Wal hudur ar-ra'sun fil adab. Dan kehadiran hati di dalam ibadat itu adalah kepala bagi adab. Ar-ra'sun pemimpin, kepala, tunjang segalanya bagi adab. Maka kalau kamu, kita dah adab berdoa, kita dah tahu, kita ambil wuduk dulu, masuk dalam masjid menghadap kiblat,
pakai minyak wangi, menadah tangan dengan sempurna, susun doa-doa kita, tapi tak hadir hati kita. Kepala adab tidak ada. Maka sebenarnya tidak beradab. Tidak beradab. Ar-ra'sun di sini dengan makna apa? Punca itu disebut adab. Kalau tak disebut adab. Tak disebut adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana-mana ibadat, bukan doa saja. Mana-mana ibadat. Perfect ustaz, saya mengaji dah kulit ke kulit niatul musalli. Tapi hati tak hadir ketika menghadap. Kat takbir kosong. Apa sebut pun tak tahu. Semayang saja, letak saja tangan, kira Nabi merewang. Tak ada ra'sun fil adab. Kepala dalam adab tadi tak ada. Apa dia? Hudur. Menghadirkan hati kita. Allahu Akbar. Saya lah tu. Saya cakap ni saya. Bukan tuan-tuan. Saya lah tu. Saya banyak macam tu. Faraja'at arwahul ibadat wa ta'at wa a'malus salihat ilal adab. Maka ruh segala daripada ibadat yang kita lakukan, sama ada ia tergolong dalam ketaatan serta amalan soleh, sama ada ia berbentuk ibadat yang khusus seperti sembahyang fardu, segalanya lah, dan ibadat-ibadat umum. Apakah ibadat-ibadat umum? Nampak kucing bagi makan, kan, makan bagi. Segala ini kata Habib Umar Al-Hafidh, arwahnya, ruhnya kembali segala ibadat yang kita lakukan, ketaatan dan amalan soleh tadi, arwahnya tadi adalah hudur tersebut. Maka kalau tidak dihadirkan hudur ini, hakikat walaupun ibadat itu umum, tidak berkualiti di sisi Allah. Ia dikira pahala. Pahala dapat. Kita tak bahas cerita pahala kat sini. Kita bahas kasih sayang Allah. Ni khawasul khawas. Ni kita cerita ni khawasul khawas. Ingat lagi, syukur tu ada 3 peringkat. Satu syukur awam. Yang kedua khawas, VIP. Yang ketiga khawasul khawas. Dia memandang Allah sahaja, tidak lain. Inilah dia. Menghadirkan hati itu kerana dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi memandang yang lain. Ya, amal ibadat yang lain berpahala, disebut khawas. Tapi dia tidak dikira khawasul khawas. Sebab dalam ibadatnya, dia tidak memerhatikan hatinya. Di sinilah peluang syaitan tipu dia. Dengan tuang-tuang tu, syaitan plup masuk. Orang tak ada tengok ke ni aku bagi makan kucing. Guru kami juga kadang-kala bukan dengan manusia. Dengan kucing pun kita riak. Syekh Abu Zaki sebut. Kan? Keluar masjid, kucing datang kat kita. Kucing pun tahu aku ni soleh ni. Kucing kenal. Kalau dia cakap dengan orang tu, lagilah. Tu dah nampak kan. Kadang dia rasa nanti dia cakap, tengok. Aku ni orang yang sayang kucing. Kucing pun tahu. La haula wala quwwata ghairullah. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah akan ingatkan kamu dulu bagi makan kucing, kamu semayang dulu untuk kucing tu. Kita nak jawab apa? Betul. Betul ya Allah. Memang saya keluar time itu, saya memang niat kasih amal ibadat yang saya buat tadi untuk kucing tadilah, sebab saya rasa kucing nampak saya solat. Ya, semua itu dicatat oleh rakib dan hati. Jelas? Dan ada kali juga, kalau kita bahas ni memang dalam, ada kali juga dengan arwah-arwah juga pun tergolong juga. Riak ini bukan orang hidup je, dengan orang mati pun ada kali boleh riak. Pergi kubur mak, doa. Yang hati ni bisik, adik-beradik lain tak datang pun, aku je datang. Kita riak dengan mak kita. Riak dengan mak kita, menunjukkan kita anak yang taat pada dia. Taat tak perlu sebut. Perlu sebut tak? Tak perlu sebut. Itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kamu sebut depan mak kamu? Dan kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mak tadi mendengar. Dan kita banding dengan orang lain pula. Orang lain tak buat baca Yasin tu mak.
Aku je buat. Aku je buat. Sifat iblis. Walaupun ibadat. Jelas? Berat kan tuan-tuan. Macam mana nak buat ibadat ni? Sebab tu benda kecil jangan rasa kecil. Ambil peluang itu. Tolong boleh ambil ini. Semoga Allah pandang saya. Saya nak tu sahaja, tak ada lain. Dan Allah terima amalan kita. Betul, kalau kita bahas ni memang saya lah. Saya banyak rosak amalan saya kerana niat-niat. Maka para ulama, mereka memerhati ibadat ini sehingga tahap itu. Tablisun iblis, tipu daya iblis ini kepada kita bukan sahaja sekadar yang kita tahu. Kadang-kala benda yang kita tak tahu, sebagai contoh yang saya sebut tadi, dia datang setiap waktu dan keadaan, tidak kira waktunya. Masuk macam ni. Time itu bagaimana perasaan kita? Kita perbaharui niat kita ataupun tidak? Istighfar ataupun tidak? Kembali kepada Allah ataupun tidak? Ini semua memerlukan ilmu dan kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah amalan itu naik sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagi saya pernah sebut kisah Syekh Abdul Qadir Jalani? Ingat? Isteri dia masak gulai kari ayam. Ingat lagi kisah tu? Masakanlah. Kemudian riwayat yang awalnya, tu dah cerita lama dah tu. Syekh Qadir Jalani, Qutbur Rabbani, anak-anaknya. Dalam riwayat anaknya diberi izin oleh Syekh Abdul Qadir Jalani untuk beri ceramah. Maka anak ada ni orang yang sangat alim, bila sebut saja Quran Sunnah, sebut saja Quran, ceramah saja hadis Nabi, syarahnya detail. Tapi orang yang mendengarnya okey. Tapi bila tiba giliran Syekh Abdul Qadir Jalani, dalam riwayat saya ringkas kisah Syekh Abdul Qadir Jalani macam mana? Dia hanya menceritakan tentang apa Syekh Abdul Qadir kisahkan dalam ceramah dia. Ingat lagi tausiah dia. Pendek je cerita dia. Anak dia tadi dah cover dah sejam lebih. Dia cakap pendek je dengan jemaah. Bila tiba Syekh Abdul Qadir Jalani untuk berceramah, dia ceritakan perkara apa? Dia kata semalam Ummu Muhammad siapa isteri dia? Yakni ibu kepada anak dia Muhammad. Masak gulai ayam. Kemudian kucing datang, curi ayam tadi. Bawa lari. Ambil ayam tadi, bawa lari. Itu je cerita dia. Seluruh majma' nangis. Apa yang nangis kat situ? Kucing curi ayam, jemaah nangis dengar cakap kisah itu. Apa yang menyebabkan nangis ni ustaz? Kucing curi ayam je. Sebab ilmu kita tahap kucing curi ayam. Jelas? Kita tak faham makna kisah itu. Syekh Abdul Qadir Jalani, ni kita nak kata prinsip dalam penyampaian ilmu tadi, bukan orang yang menyampaikan. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksud Syekh Abdul Qadir Jalani di sini apa? Ummu Muhammad menyediakan makanan, memasak makanan ayam, gulai ayam tadi, maksudnya adalah melakukan suatu amalan yang sempurna, dah habis sempurna buat amalan. Kalau solat, baca Quran sempurna. Tapi tidak dijaga amalan tersebut supaya ikhlas. Jadi tidak ditutup sehingga baunya dihidu oleh kucing. Kalau makanan tadi kucing, dihidu oleh siapa kalau amalan? Oleh iblis, syaitan. Menyebabkan syaitan datang merosakkan lauk tadi, amalan tadi. Maksud merosakkan tadi, ambil ayam tadi bawa lari. Kalau kucing dah masuk, ambil tangan dia, boleh makan lagi ke? Jaranglah orang makan Terus rosak satu amalan tu terus. Itulah kita. Jadi majma' yang mendengarkan jemaah ketika itu mendengarkan perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani tidak memahami kucing curi ayam, gulai ayam tadi, tapi dia memahami apa? Syaitan merosakkan amalan kita dengan mudah. Kerana apa? Kita berusaha payah menyiapkan gulai amalan tadi, tapi kerana tidak hudur antaranya. Tidak menghadirkan hati, yakni tidak cover makanan tadi, tidak jaga dia, menyebabkan syaitan datang rosakkan amalan tersebut. Biasa berlaku tak? Biasa. Ni tak boleh bohong. Semua orang biasa kena.
Semua orang biasa kena. Dan dia saja yang tahu macam mana amalan dia rosak. Sebab ujub ke, sebab riak ke, sebab apa. Dia tahu sendiri. Tak perlu dia semak dengan orang lain. Dia tahu sendiri diri dia. Sikit lagi Sikit lagi. Wa yasirul i'tibaruha bihasabi dhalikal adab. Allah. Semua ibadat itu berjalan sesuai dengan adab yang dititipkan ketika itu. Ibadat tadi berkualiti dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kita merasai itu ibadat. Jelas? Kita perasan kita tengah sembahyang, selagi itulah ibadat tu diterima. Sampai rukuk dah tak nampak sembahyang dah. Nampak hero. Nampak macam-macam nampaklah time tu. Masing-masing punya nampaklah. Tengok fokus dia. Kalau sebelum sembahyang dia fokus dia dekat nasi kandar lah. Tengok kepada kemahiran berfikir masing-masing. Maka dia akan diterjemahkan serta akan merosakkan solat ibadat kita ni ketika dilakukan amalan tersebut. Maka dikira ibadat itu kalau sampai rukuk saja akan naik. Selepas itu diterima tak? Tak. Tidak diterima. Pahala dapat? Dapat. Kualiti ibadat tersebut tak dapat. Lagi sembahyang lagi jemu. Betul? Kenapa Quran je rasa nak cepat habis. Tengok page sebelah kan. Kalau baca Yasin, baca Kafi. Tengoklah berapa page lagi habis. Tak rasa manis. Tak rasa manis. Lagi duduk kuliah. Tengok jam lah kan. Jam sekarang macam-macam jenis jam ada. Manis itu diambil. Kenapa? Hati kita bohong dengan Allah. Allah akan titipkan yang Allah tengah mati. Siapa yang betul-betul nak? Ilmu nubuwah. Ilmu di atas para malakut, alam malakut. Ilmu di atas para malaikat. Ini nak dititipkan pada siapa yang dipilih. Masuk. Ini bukan urusan ustaz, bukan urusan pengajian, bukan. Ini urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia mengaji sikit, alim. Ya. Saya pernah jumpa. Kita semak dia apa? Ada. Bila mengaji tu duduk antara dua sujud dengan guru, tak pernah berubah. Tawaruk. Saya tak dapat macam tu. Saya kalau nak mengaji, saya paling lemah. Duduk dengan catatannya. Benda simple pun kata, kau benda ni pun kau dah tahu kenapa kau catat? Tak. Tok guru sebut. Itu dalam pengajian, belum luar pengajian. Slipernya disusun. Sediakan air. Ini semua kualiti. Kalau Allah tak beri pada dia, yakinlah keturunan dia akan alim. Wallahi. Kita ni dahlah tak alim kita, keturunan pun tak alim. Kenapa? Bukan kita masalah kita tak nak ngaji. Masalahnya juga kerana tidak beradab ketika pengajian. Tidak ada selera benda tadi. Sebagai contoh, kalau tak nak pengajian pun, yang berkaitan dengan pengajian pun kita tak nak ambil tahu. Surau nak besar. Datang surau pun tahu. Kan? Yang lain tak nak ambil tahu. Biarlah. Yang orang dia dah ada. Kita ni orang apa? Orang lain lah. Sebenarnya pada Islam lah. Yang kita tak perlu ambil tahu. Macam tu. Allah memandang kita, tuan-tuan. Sangat memandang kita. Dan kalaulah kita pula orang yang ke arah menolak kebaikan pula. Sepatutnya benda tadi boleh didatangkan kebaikan. Contoh, kalau satu program tadi hendak dilakukan, kata guru kami, kalau kita tak suka, jangan jadi orang yang duduk tengah jalan, atau tengah pintu. Maksudnya apa? Orang yang nak masuk program tu pun tak boleh, nak keluar dari program pun tak boleh. Kita jadi penghalang tengah-tengah. Ingat, orang begini, pertama, apa yang disebut oleh para ulama, biasanya apa yang dilakukan tidak diberkati. Maksud tidak diberkati di sini apa? Urusannya tidak pernah berhasil. Yakin tuan-tuan? Satu benda je buat, tak percaya buatlah. Macam ni kan? Tak payah buatlah ni. Try buat. Ataupun selalu satu event, kita tak setuju dengan perkara tadi. Hatta perkara tadi adalah baik. Kerana hawa nafsu kita menolak perkara tersebut. Menyebabkan kita melawan pula. Sedangkan kita ini tahu perkara tadi baik. Jaga-jaga. Saya orang semayang ustaz. Tak, dia bukan kira orang semayang lah time itu.
Dia kira himmah saya sebut tadi. Dorongan tadi. Kalaulah dorongan dah tak ada untuk membantu, janganlah dorongan menolak pula ada. Jangan. Itu adalah daripada Iblis. Jelas? Dapat tuan-tuan? Iblis lagi banyak ibadat pada kita. Punca dia satu je. Dia tak setuju sujud pada Adam. Tu je. Betul? Kalau orang mengaji Tauhid, betul dah Iblis tu. Betul macam mana pula Ustaz? Dia kan tak nak sujud pada Adam. Adam kan makhluk. Ni yang mengaji Tauhid separuh. Duduk separuh dia keluar. Dia mengaji separuh, lepas tu dia tak datang lah. Dia faham macam ni. Faham separuh jalan. Soal dia bukan kerana disujud tadi. Soal dia bukan siapa yang diberikan ataupun siapa yang disujudkan itu. Bukan. Soal dia siapa yang memerintahkan sujud tersebut. Itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah kerja buat ni. Bukan siapa yang organize, siapa yang paling banyak. Tak. Siapa yang buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diterima. Jelas? Segala jenis ibadat yang dilakukan. Sikit lagi. Walamma kana al-adabu yadurru alaihi syan wa huwa mu'tabaru fi haqiqatir rahman. Qala Habibullah Sayyidul Akwan, addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku nak tengok jam ni risau pula. Tadi ustaz dah sentuh. 9 lebih dah tuan. Sikit lagi Dan segala ketika adab itu menjadi perkara yang paling penting dalam segala keadaan. Kalaulah peringkat kita dah menjadikan adab ketika melakukan ibadat tadi, yakni menghadirkan hati ketika melakukan ibadat menjadi perkara yang paling penting, maka kata Habib Umar, dan ia merupakan hakikat yang dipandang di sisi zat yang maha penyayang. Dan itulah benda 9 lebih. Yang soalan berantai lah. Jelas ke tu? Dalam lingkungan hudur tadi. Ni pembahasan habis satu. Lepas ni kita dah masuk doa-doa yang disarankan oleh Imam Ghazali. Dia dalam ilmu hadis dan dia dalam kitab ini, apa yang disarankan doa ketika solat sunat subuh. Apa doanya? Dan apa rahsia disebutkan doa-doa ini? Semua ada rahsianya. Kita akan bahaskan yang itu. Sebelum berdoa tu kena betul ni dulu. Ajar-ajar sebut tu semua ni. Hati tak nak doa, tak jadi juga. Dah doa tak hadir pula hati, tak ada kualiti. Jelas? Baik tuan-tuan. Banyak ni kita akan satu-satu pembahasan doa yang kita akan bahaskan dan ibadat yang kita akan bahaskan. Kalau bahas saja tidak ada kualiti ibadat, tak hasil. Jelas tuan-tuan? Anta a'lamu bihi minna anta muqaddimu wa anta muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah.